Ini okey. Mengenal mengenal diri sembahyang. Kan apa? Menghadap cermin sembahyang kerana ingin mengenal Allah dan melihat diri sendiri dan melihat diri Allah. Oh. Supaya tak Apakah melihat diri itu melihat diri melalui melihat cermin? cermin. Bolehkah melihat diri itu dengan melihat cermin? Mengenal cermin Oh. untuk fokus ke apa? Ingat kepada Allah, tak lari lah. Untuk supaya kita ni fokus Fokus pada Allah. untuk cari khusuk tu masa solat tu, masa berdiri solat tu, tak payah melihat lain, melihat diri sendiri dan melihat Allah. dengan cara melihat Cermin. Cara melihat cermin dan menghadap cermin. Jadi akan nampak sentiasa akan nampak diri dia. Dia tak ingat. Dulu dah pernah buat tu, melihat diri itu, cara cermin tu dah pernah buat. Saya ikut dia lah, dia suruh saya. Saya tengok sebelah saya, tepi je kecil, dia yang besar. Cermin dia. Sama-sama buat lah. Saya kat tepi je pasal nak sekejap nak tengok. Nak tengok diri tu kan. Lepas tu saya tak tengok lagi, boleh tengok lagi dan tengok bawah. Dia menghadap. Menghadap cermin. Dia menghadap cermin. Jadi apabila nak melihat diri, menghadap ke cermin. Cermin. Dia yang ajar saya. Nampaklah diri dalam cermin. Nampak diri dalam cermin, jadi kita tak lari pada ingatan lain lah. Kalau kita angkat tu kita ingat lain kan. Jadi dia tengok cermin. Saya sebelum berdiri sudah tengok dulu. Dia kat tepi. Okey. Dah nampak agak dah boleh makrifat sah melangkat. Untuk memutuskan makrifat lah. Putusnya makrifat itu cara melihat diri dalam cermin. Lihatlah cermin. Lihat cermin lah. Untuk memutuskan makrifat lah. InsyaAllah. Kita kupaslah, kita buka tajuk ni, bagaimana apa kaedah, bagaimana cara kaedah nak melihat diri. Apakah melihat diri itu dengan cara kita ni melihat cermin? Kan ada yang berpaham seperti itu. Begitu? Yang itu abang dah buka kan? Cermin abang dah buka kan? Ada tapi putus-putus lah. Setengah-setengah. Untuk memarifatkan diri dia pada Allah, Ya. haruskah dia melihat cermin untuk memarifatkan diri dia pada Allah? Apakah memutuskan makrifat itu dengan cara kaedah melihat diri itu dengan kaedah melihat cermin? Melihat waktu dalam sembahyang. Mata dalam sembahyang? Dia mata dalam sembahyang. Ini yang dekat saya kat dalam sembahyang. Siti Jinnah kan semua tengok cermin lah. Itu dia luar sembahyang, ini dalam sembahyang. Dalam sembahyang. Dekat luar pun dia kan ada cermin kecil tu dia tengok. Ini dalam sembahyang. Di dalam sembahyang kita melihat diri. Melihat cermin. Dalam sembahyang menghadap cermin untuk melahap. Sembahyang menghadap cermin? Betul ke ni? Saya kat tepi, dia kat depan menghadap. Saya kecil je, saya nak fokus tu baru saya angkat dah tak ingat lagi. Dia nak sembahyang menghadap cermin. Itu bermakna melihat diri. Melihat diri itu melihat Tuhan kah? Dalam solat dia tak khusyuk orang melihat diri, melihat Allah lah. Pasal dia percaya diri dia yang luar dalam sama apa. Dia tak percaya lain. Melihat diri itu melihat Allah. Jadi apa yang dilihat diri dia itu diri Allah. Cakap dia putus dengan dia Allah lah, senang. Wah. Di mana tu? Di mana? Di mana tu? Kawan kita lah. Yang kau cerita, yang kau cerita tu? Dia yang cerita tu. Dia putus gitu, dia boleh cakap dengan takdir lain. Saya buat nak takdir lain. Dia juga tak lain benda. Itu juga. Maksud dia tu Tuhan lah.
diputus, dia berani putus. Tak tahu yang lain itu belajar kalau sampai guru tak berani putus. Saya ada pergi enggak, guru tak berani putus tu pulang ke kau. Oh. Saya ada belajar enggak. Kata pengajar saya kat pengayuh sama di tangan, sampan sama di batu karang jangan langgar. Yang ada guru cakap gitu, dia tak berani putus habis. Oh, gurunya tak boleh? Tak putus, dia Tak putus habis lah. Kan dia cakap apa cakap. Siapa dia, kenapa kan yang ada guru tak kasih tahu. Ya. Kalau Sayyidina dia cakap, kalau aku ilmu yang aku simpan, kalau aku Ya. lepaskan alam darahku. Itu. Itu makanya guru tak buka habis. Tak buka habis. Oh. Dia pulang lah, balik kau pulang macam mana tak jadi. Buka 5, buka 5 bagi 2 simpan 3. Guru tak boleh cakap kalau guru cakap kau ni Allah. Dah kan dari ini jadi semua boleh limbat. Boleh cakap di semua cakap dia kias je. Dayung sama di tangan. Dayung sama pengayuh sama di tangan. Sampan sama di air. Batu karang jangan langgar. Batu karang jangan langgar. Kalau nak kali-kali dalam batu karang elak lah. Jadi boleh pandai. Tunggu dulu. Dia Kayu sama di tangan. Pendayung sama di tangan. Perahu sampan sama di air. Batu karang jangan dilanggar. Jadi nak pergi lah. Jangan langgar batu karang. Jangan langgar batu karang. Itu saya belajar mula sekali. Syahadat aja. Syahadat Dengan dia syahadat. Dia kata ni ada sifat binatang ni. Dia lepaskan. Oh, ini ada sifat binatang. Itu syahadat tak lepaskan sifat binatang. Dia kata saya ni burung. Oh, Macam jadi dia suruh bila syahadat lepaskan. Tapi bila syahadat lepaskan, dia pesan tu je. Sudah lama belajar macam itu kan? Bertahun saya muda 17 tahun. Belajar macam itu. Yang ada hanya Allah. Jalan. Tapi yang campur saya semua penyangak, perompak, semua campur. Saya tahu dah satu kat Gilang lah. Semua sama. Yang tengok nak pergi kedai emas nak curi. Bukan pasal. Yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah. Pulang pada kau. Itu dia cakap. Dia tak cakap habis. Dia cakap yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah saja. Tak akan kau Allah. Yang pandai lah. Itu dia cakap yang ada hanya Allah. Kalau yang ada hanya Allah itu, maksud yang ada hanya Allah itu tauhid. Maksud perkataan yang ada hanya Allah saja itu ahadun. Tauhid, tapi bila balik pada diri. Sifat wujud Allah itu sedia wujud. Yang ada hanya Allah saja itu sifat tauhid. Tauhid itu ya, syahadat tauhid itu yang ada hanya Allah saja. Jadi kalau sekarang nih ya, kita perkatakan yang ada hanya Allah saja, maknanya kita ni tak pernah ada lah. Itulah. Okay. Kalau sampai sekarang ni, kalau sampai masa ni kita mengatakan yang ada hanya Allah saja, maknanya kita ni tak pernah ada. Ibarat kita dah syahadat dan aku yang asyhadu alla ilaha. Nah, sekarang ni kita ni diadakan Allah ke tidak? Pasal katanya jangan ada dua. Allah ini mengadakan kita ke tidak ni? Itu memang Allah ada. Okey. Kalau Allah sudah pun mengadakan kita, sudah pun menzahirkan kita, sudah pun menyatakan kita ni menjadi ada, yang dulunya kita ni tak ada, sekarang ni sudah pun ada. Kalau kita balik lagi mengentiadakan diri kita, ini sudah langgar kudrat Allah. Kita sudah langgar hukum Allah. Nah, maksud kaedah hanya Allah saja yang ada, itu kalimah tauhid. Maksud daripada bahasa hanya Allah saja yang ada, jangan kita syirik. Tanamkanlah, zazamkanlah maksud daripada hanya Allah saja yang ada itu pada diri kita. Maksudnya, jangan ada selain Allah pada diri kita.
ini maksud tauhid. Bukan bermakna dalam dunia ini, dalam alam fana ini cuma Allah saja yang ada. Paham tak maksudnya di sini? Maksud daripada bahasa, maksud daripada makna, hanya Allah saja yang ada ke diri kita. Maksud Allah saja yang ada pada diri ini, jangan ada selain Allah pada diri kita, pada keyakinan kita, pada keimanan kita, pada ketauhidan kita itu jangan ada selain Allah. Apabila tiada yang lain selain Allah di dalam diri kita, di dalam pengetahuan kita, dalam keilmuan kita, maka tegaklah syahadat tauhid itu. Itu maksud yang ada hanya Allah. Itu keyakinan kita. Itu keyakinan. Paham maksud yang saya cakap ni? Nah, jadi menyebutkan yang ada hanya Allah saja, maksud yang ada hanya Allah saja, bukan diri kita ini tak ada. Bukan Allah itu wujud kepada diri kita. Tidak seperti itu. Nanti akidah kita jadi rusak. Keyakinan bahwasanya sungguh-sungguh keyakinan kita itu, ya, sungguh-sungguh tauhid kita itu, tegak tauhid kita itu, jangan ada selain Allah. Jangan ada selain Allah di dalam hati kita, dalam pikiran kita, rasa kita. Jangan isi hati kita itu, ya, jangan adakan di hati kita itu selain Allah. Itulah maksudnya yang ada hanya Allah saja. Maksud yang ada hanya Allah saja itu asma Allah, af'al Allah, sifatullah, zatullah. Jangan ada yang lain daripada itu di dalam kehidupan kita, di dalam perkataan kita, pandangan kita, pendengaran kita, hati kita, rasa kita, semata-mata hanya Allah saja yang ada. Bukan bermakna kita mentiadakan diri kita, yang ada hanya Allah saja. Itu paham syariat. Kalau yang ada hanya Allah saja, maknanya kita ini tak pernah zahir. Maknanya kita ini tak nyata. Gugurlah syariat kita. Pasal dia pakai nafi isbat. Dia pakai nafi isbat. Dia menafikan. Betul. Nafi isbat itu untuk membuka makna daripada la nafi. Ilaha isbat. Illa Allah. Jadi nafi isbat itu kaedah untuk membuka tafsir makna daripada kalimat tauhid. Jangan dipakai mentiadakan selain Allah itu atau hanya Allah saja yang ada. Lalu wujud Allah itu wujud di diri kita. Tadi disebutkan hanya Allah saja yang ada. Lalu yang lain selain Allah ini ada ke tak ada? Pasal dia tak mau dua wujud. Jadi dia pada dia bila dia dah syahadat tu, Ya. dia dah lepaskan mana dia satu wujud dia tak mau yang kita tak ada. Iya. Menafikan dan mengisbatkan. Makanya Dia masuk itu, maka daripada itu ketahuilah susul galunya, ya, tajallinya awal, ya, sebelum adanya kita ini, maka kita mesti mengetahui garis daripada tajalli, garis daripada kenyataan. Makanya video yang sudah lalu itu, Rabbul Izzati wa Rabbul Alamin wa Rahmatan lil Alamin. Jadi kalau kita katakan Allah saja yang ada, ini Rabbul Alaminnya kemana? Rahmatan lil Alamin ini kemana?
Tak masuklah. Jadi kita sebutkan kepahaman hanya Allah saja yang ada, makna Allah yang ada itu jangan ada selain Allah. Kalau kita katakan Allah saja yang ada, maknanya kita pun tiada. Ini sudah bertolak dengan hal keadaan makrifat. Kalau Allah saja yang ada, yang panggil Allah itu siapa? Selalu cakap ada dia puji memuji lah. Betul. Aku kata ada 4 puji kan. Puji makhluk bagi makhluk, Tuhan bagi Tuhan. Ya. Tuhan bagi makhluk Ya, dan bagi makhluk bagi Tuhan. Dia ada 4 puji. ya. Jadi dia tak mau yang ada hanya Allah, malah dia tak nak ada makhluk lagi. Terus yang ada hanya Allah. Jadi Kalau dia tak nak ada makhluk, makhluk ini kan ciptaan Allah. Makhluk ini kan diadakan Allah. Makhluk inilah yang panggil Tuhan itu Allah. Makhluklah yang panggil Allah itu Tuhan. Yang sebut nama Allah itu Tuhan, makhluklah. Yang diciptakan Tuhan itulah yang panggil Tuhan itu Allah. Faham ini? Mula-mula sekali Tuhan itu tidak berasma. Mula-mula sekali sebelum ada makhluk, Allah tidak berasma. Allah itu tidak beraf'al. Allah tidak bersifat. Allah tidak berzat. Masa ini dipanggil masa la ta'yin. Zatul buhti. Tahu zatul buhti? Jadi yang memberi nama Allah, Allah sendiri kan. Bukan makhluk yang beri nama Allah. Yang bagi nama Allah itu, yang kasih Allah itu nama, bukan Allah. Kan tadi sudah dibagi tahu, awal mula sekali, Allah itu, Tuhan itu, belum lagi bernama. Masa itu dipanggil la ta'yin. La ta'yin itu zatnya laisa kamislihi syai'un. Sifatnya masa itu kadim. Dia masih bentuk zat lagi. Sifatnya belum zahir. Masa la ta'yin itu dia belum bersifat. Lagi belum beraf'al. Belum nyata lah. Belum sempurna lah asma'nya. Ini dipanggil la ta'yin. La ta'yin ini sifat zatnya itu laisa kamislihi syai'un. Sampai ketika ini juga zatnya juga laisa kamislihi syai'un. Zahirnya laisa kamislihi syai'un itu mesti laisa juga. Sampai kepada Rabbul Alamin, daripada Rabbul Izzati, ya, tajalli Rabbul Alamin masih laisa kamislihi syai'un. Laisa kamislihi Rabbul Alamin itu sudah bukan nyatanya Tuhan lagi. Karena apa tuh? Kenapa? Dia sudah nyata. Rahasia itu sudah pergi kepada Rabbul Alamin. Adanya rahasia itu pada Rabbul Alamin. Maksud rahasia, kedudukan rahasia itu makhluk. Maka zahirlah zat makhluk itu. Zahirlah sifat makhluk itu. Zahirlah sifat af'al itu. Zahirlah asma
makhluk itu. Ini yang mengatakan anasiru wa nasiru ini. Ya. Al-insan syirrihi wa anasyiruhu wa sifatihi. Ini maksud hadis kursi al-insan syirrihi wa anasyiruhu wa sifatihi. Al-insan syirrihi wa anasyiruhu wa sifatihi. Sesungguhnya insan itu, sesungguhnya manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya dan sifat-sifatku. Jadi kalau sekarang nih kita tiadakan diri kita, kita sudah menolak kudrat. Jadi maksud perkataan hanya Allah saja yang ada itu syahadat tauhid. Maksud daripada bunyi perkataan hanya Allah saja yang ada itu mengukuhkan syahadat tauhid. Kita kukuhkan, kita tegakkan, kita dirikan, kita nyatakan syahadat tauhid itu pada diri kita. Maksud kita nyatakan, tegakkan syahadat tauhid pada diri kita itu jangan ada selain Allah pada diri kita. Buang semua yang bukan Allah pada diri kita. Ini yang dikatakan tiada lain selain, tiada yang ada selain Allah, tiada yang ada kecuali Allah semata-mata. Kalau mereka la mawjud bihaqi illallah. La mawjudun bihaqqi illallah. Itu jawaban daripada la ilaha illallah. Paham di sini? Jadi perkataan hanya Allah saja yang ada, hanya Allah saja yang ada, tanamkanlah itu pada diri kita, pada perbuatan kita, pada pandangan kita, pada pendengaran kita, pada ucapan kita, hayalan kita, pikiran kita, batin, zahir, rasa kita, tanamkanlah itu. Barulah terbuka kasab. Ketika tiada yang ada, ketika tiada yang lain selain Allah pada kamu, pada diri kamu, disitulah terbukanya kasab. Bukan bermakna Allah saja yang ada, kamu tiada. Coba katakan Allah saja yang ada. Coba katakan. Yang mengucapkan ini bunyi tak? Berbunyi tak? Kan ada kamu tuh. Tadi kamu katakan hanya Allah saja yang ada. Yang membunyikan kalimat tauhid tadi, makna kalimat tauhid tadi itu, siapa yang bunyikan? Kamu kan? Itu kamu ada. Karena kamu berbunyi. Ini syahadat palsu. Kenapa saya katakan syahadat palsu? Ketika kamu katakan la ilaha illallah, bermakna daripada sebutan kalimah yang kamu sebutkan itu tiada yang ada. Yang ada hanya Allah saja, maka disitulah kamu sudah memalsukan syahadat kamu itu. Pernyataan kamu itu sudah kamu dustai. Ketika kamu menyebutkan la ilaha illallah, bermakna tiada yang ada kecuali Allah semata-mata. Itu maksudnya kan? Kan berbunyi kamu tuh. Menyebutkan itu kan bermakna kamu ada. Di sinilah kesyirikan terjadi. Coba. Antara la ilaha illallah, antara Muhammad dan Allah yang bersama-sama. Ya. Yang mengucap aku adalah qaul apa? Yang. Itu antara Muhammad dengan Allah. Ya. Jadi di manakah kita? Nah, begini maksudnya ya. Kalau kita mengucapkan syahadat itu dengan bunyi, dengan perkataan, dengan sebutan,
la ilaha illallah, ada tak kita tu? Ada. Nah, sementara maksud daripada yang kita ucapkan itu, maksud daripada yang kita bunyikan, yang kita sebutkan, bermakna tiada yang ada, tidak ada yang ada, tiadalah yang ada itu, kecuali yang ada itu hanya Allah sahaja. Ketika kamu mengucapkan kalimat tauhid itu, di situ kamu sudah ada. Kalau kamu berbunyi, itu kan kamu berkuasa. Maksud berkuasa itu kan ada daya kamu membunyikan kalimat itu. Bersuara kamu. Bermakna kamu ada. Tapi yang ini apa? Ah. Ya. Ya, tak Ya. ada sikit darah pun. Ya. Habis aku tak mana dalam kata aku ada satu ayat yang itu macam mana itu? Nah, jadi maksud la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ini tiada daya dan upaya. Daya dan upaya hanyalah kuasa daripada Allah semata. Maksudnya kuasa kita ini daripada Allah. Kudrat iradat kita ini daripada Allah. Kalau Allah itu tak ada, maka tiadalah kita. Kerana semua gerak, semua kudrat iradat bermula daripada Allah. Itu maksudnya. Bukan kita mengatakan tiada daya upaya kita, maka kita ini tak berdaya. Bukan seperti itu. Itu pengakuan yang palsu. Bila kamu membunyikan la haula, bila kamu menyebutkan la haula, itu kamu berdaya. Sebut la haula saja, kan berdaya kamu tu. Ada upaya. Kalau kamu tak ada daya, tak ada upaya, kamu tak boleh sebutkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini kaedah, kalau ikut syariat memang tak dapat, tak jumpa. Syahadat ini, maksud syahadat ini, kalau diletakkan di syariat, dia tak akan berjumpa, tidak akan boleh. Kerana makna daripada yang kita sebutkan itu bertolak kepada keadaan kita. Jadi syahadat tauhid itu, bersyahadat itu bukan bunyi, bukan suara. Tak ada huruf dalam, tak ada huruf dalam suara. Cubalah. La ilaha illallah. Kamu kan membunyikan, menyebut. Kamu itu ada ke tidak? Dari segi makrifat. Makna dari bunyikan itu, makna dari yang pada yang kamu sebutkan itu, ikrar kamu itu, makna daripada ikrar kita itu bermakna tiada yang ada. Yang ada itu tiada. Tiada yang ada itu. Tiada yang ada itu. Ini bermaksud nafi. La itu nafi. Nafi itu tiada. Makna dari nafi itu tiadakan, hilangkan, tutup, kosongkan. Makna daripada nafi. Ini banyak guru-guru sekarang ini mengajarkan la nafi isbat, tapi tidak detail, tidak habis. Sehingga murid ini pun buat-buat juga, ikut-ikut juga. Guru kata nafi isbat pun dia pun ikut nafi isbat juga. Ya, sebenarnya dia tak faham. Maksud nafi itu tiada, habis, kosongkan, tiadakan. Maksudnya yang zahir ini, yang ada ini, yang kenyataan ini, hakikatnya tiada. Kamu ini syariatnya ada, hakikat kamu tiada. Ini maksud nafi dalam kalimat tauhid.
La nafi itu maksudnya kenyataan kamu ini, zahirnya kamu ini, syariatnya kamu ini ada, hakikat kamu tiada. Bersalahan dengan sifat Tuhan, zahirnya tiada, hakikat Tuhan itu ada. Ini maksud la nafi illa isbat. Ini maksudnya. Jadi apabila kita menyebutkan la ilaha illallah, ini kalau di makrifat batal. Di makrifat. Kalau di syariat bagus, betul. Nah, jangan salah nih, jangan ambil paham yang salah. Kalau tak paham, nanti dia kata, kenapa pula salah menyebutkan kalimat tauhid? Aku bukan bicara di syariat. Masuk level Kenapa salah kedudukan tauhid ini apabila di hakikat, di makrifat? La ilaha illallah itu, sebutan la ilaha illallah itu, yang kau bunyikan la ilaha illallah itu bermakna sebutan kamu itu tiada yang ada. Tidak ada yang ada itu. Yang ada itu palsu belaka. Kalau di hakikat, yang ada Allah semata-mata. Ini kalau di syariat. Kalau di marifat, tiada, nyata. Nyata aku saja. Akulah sebenar-benar yang nyata. Ini di marifat. Kalau di musyahadah, aku sebenar-benar aku. Aku sebenar-benar aku. Ini di musyahadah. Di bab gaib, lain lagi. Tak buka dah. kalau Macam mana aku nak buka? Ini saja kamu sudah bercelaru. Nah, kalau di bab syariat, la ilaha illallah bermakna Allah saja yang ada, betul. Itu kalau di syariat. Bila kau menyebutkan la ilaha illallah, ini kau ni ada ke tidak? Tak ada makrifat dia tu. Tak. kalau yang saya adalah Berbunyi makhluk itu, berbunyi insan itu, mengucapkan itu kan daya. Kan ada kuasa kamu tu. Ada upaya kamu. Berbunyi kan wujud nyata. Makhluk lah. Lepas tu kau katakan hanya Allah saja yang ada. Ini syahadat palsu. Kenapa syahadat palsu? Satu masa kau mengatakan Allah saja yang ada. Yang kau berbunyi ini, yang kau menyebutkan ni, bolehkah kau ni tak ada? Ada bunyi kau. Bolehkah kau mengaku tak ada? Yang kau ni menyebut. Itu kau ada. Menipulah. Ini yang dikatakan syahadat palsu dalam bab hakikat dan makrifat. Orang yang paham syariat, dia menyebutkan, mengucapkan syahadat, kalimat tauhid, syahadat tauhid, la ilaha illallah. Yang tidak diketahuinya, yang dia tidak sengaja, yang dia tidak pahami, yang dia tidak rasa, sudah melakukan syirik. Salah kan ini? Tidak salah. Paham syariat, paham awam. Dia tidak syirik. Ini syahadat, ini ucap syahadat, ini bersaksi. Kalau di syariat boleh.
Begitulah bunyinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Islam. Itu kan berdaya upaya kau itu. Kau bunyikan, bersuara kau, bertenaga. Kalau berbunyi kan ada tuh. Wujud kan kau itu. Bolehkah kau ini tiada tapi kau ini berbunyi? Itu pembohong. Nah, kalau di bab hakikat dan makrifat, makna daripada syahadat tauhid itu, kalimah tauhid itu, akulah sebenar-benarnya yang ada. Akulah Tuhan yang nyata. Tiada yang ada selain aku saja yang ada. Kau itu tak ada, yang ada aku saja. Adanya kau itu keadaan aku. Nyatanya kau itu, aku yang menyatakan kau. Hidupnya kau itu, kehidupan daripada aku. Jadi kau ini tak ada daya upaya. Adapun daya upaya kau itu daripada aku. Ini maksud kalimat tauhid. Inilah tauhid. Jadi jangan sekali-sekali kau mengatakan hanya Allah saja yang ada apabila di kedudukan hakikat. Itu kau menipu. Menipu enggak? Bohong enggak? Palsu enggak syahadat kita? Saya langsung. Hah? Tak saya langsung. Tanpa kita sedar, kita sudah mendustai apa yang kita ucapkan. Kenapa? Lihat ya. La ilaha illallah. Maksud daripada yang kita bunyikan itu, yang kita sebutkan itu, hanya Allah saja yang ada. Maksud daripada bunyi kalimat tauhid itu, hanya Allah saja yang ada semata-mata. Selain daripada Allah itu tiada. Kau yang bunyikan ini ada ke tak ada? Maknanya sudah dua yang maknanya sudah dua yangnya. Ini syirik kalau di kedudukan makrifat. Bagaimana orang makrifat, bagaimana kedudukan di makrifat ini? Menegakkan syahadat tauhidnya, menegakkan kalimah tauhidnya. Bagaimana bab hakikat makrifat ini bersyahadat? Kalau syahadat tauhid, la ilaha illallah. Syahadat Rasul, anna Muhammad Rasulullah. Dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Syahadat tauhid, syahadatullah, syahadatain, syahadat Rasul, dua kali syahadat. Kamu apa? Kamu Rasul kah? Nabi? Syahadat tauhid, syahadatain, la ilaha illallah. Syahadat Rasul, wa anna Muhammadur Rasulullah. Dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Syahadat kamu? Hah? Syahadat kamu apa? Tak ada syahadat. Tak ada syahadat lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah itu syahadat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dua kalimat syahadat, dua yang bersaksikan satu. Yang satu disaksikan, yang satu
sudah disaksikan menjadi saksi. Ini 2 kali masyahadat. 2 yang bersaksikan 1. Sama-sama bersaksi. Bukan saksi menyaksi. Baik, ya. Sama-sama menyaksi. Kamu tak akan boleh bersaksi. Tak boleh. Habis syahadat kamu bagaimana? Persaksian kamu bagaimana? Lah, wah ini kalau macam ini putuslah kaji macam ini. Bagaimana? Sekarang apa cakap apa? Yang menyaksikan, yang satu apa yang tadi? Lain. Yang tadi yang mana? Yang saksi menyaksi, saksi menyaksikan. Bukan saksi menyaksi, tak boleh. Itu apa? Kalau saksi menyaksi itu 2. Yang satu bersaksi, yang satu menyaksikan. Itu 2 yang bersaksi. Sekarang ini satu. Ini 2 bersaksikan 1. Sama-sama bersaksi. Bukan saksi menyaksi. Saksi menyaksi maksudnya itu sama. Itu 2 yang bersaksi. Saksi menyaksi. Saksi itu menyaksikan. Itulah yang dipanggil saksi bersaksi. Saksi itu bersaksi. Kan 1 tuh. Saksi bersaksi kan 1. Saksi bersaksi. Ah. Bukan saksi menyaksi kan? Tak sama Bukan 2-2 bersaksi. Mana boleh. Kamu melihat ini kan dilihatkan. Dilihatkan tak? Hah? Kau boleh lihat sendiri? Kalau tak ada Tuhan, kau mana boleh melihat? Kalau tak ada Allah, kau tak boleh mendengar. Kau tak boleh berkata-kata. Itu makanya kau tak boleh bersaksi. Pening kepala dah. Bukan. Pak, saya faham nak memahamkan lagi. Okey, kalau kau faham syahadat kau macam mana? Okey, sekarang abang cakap. Okey. Kita tak boleh menjadi saksi. Tak boleh menjadi saksi? Boleh. Kita boleh menjadi saksi. Kita ni saksi. Ini di bab makrifat. Kalau di bab syariat, kita ini boleh bersaksi. Bagaimana bersaksi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini kedudukan syariat. Tak, ini bukan salah. Nabi pun berbuat macam itu. Nabi kan begitu syahadatnya. Ustaz pun begitu syahadatnya. Kalau di syariat. Kalau di kedudukan hakikat marifat, kau sebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tak kena dengan apa yang kau sebutkan itu. Yang kau sebutkan itu tiada yang ada. Yang ada Allah ada. Yang ada Allah saja. Tiada yang ada kecuali Allah saja yang ada. Kan kau dah sebutkan yang ada hanya Allah saja. Jadi yang bunyikan tadi ini ada ke tidak? Maknanya sudah 2 yang ada. Kau katakan Allah saja yang kau kan ada juga kau bunyikan. Kau berbunyi, kau mengucapkan Allah saja yang ada. Kau ikrar, kau zazamkan, kau sebutkan, kau bersumpah, kau katakan sumpahmu Allah saja. Kau katakan Allah saja yang ada. Secara kau tak sengaja, secara tak kau sadari, kau berbunyi itu ada ke tidak? Kau boleh menyebutkan la ilaha illallah, kau ada ke tidak? Ini syirik hafi.
Kalau di makrifat, kalau di kedudukan syariat tak syirik. Begitulah orang syariat bersyahadat. Itu yang tahu dia. Orang yang kedudukan syariat, orang yang paham syariat tak boleh disalahkan. Begitu mereka itu bersyahadat. Begitu dia bersaksi. Bagaimana kita ini bersyahadat? Bersyahadat itu dalam bab syariat bersaksi. Mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sudah bersaksi. Ini di bab syariat. Hukum syariat, kaidah syariat. Jangan campur ke makrifat. Apakah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sudah pun bersaksi? Maksud saksi ini apa? Perkataan saksi, apa maksud saksi ini? Apa makna saksi ini? Mana ada kat situ saksi. Hah? Kita ada kat situ. Hah? Kenapa dipanggil saksi? Apa maksud perkataan saksi ini? Makna saksi ini apa? Saksi kita ikrar. Ikrar. Saksi ini menyaksikan. Maksud saksi ini, ya, dia sumpah. Angkat saksi ini, angkat sumpah. Maksud bersaksi ini bersumpah, ikrar, berikrar. Bersaksi itu berikrar. Sesiapa yang mengaku saksi, paham, tahu, bukti. Itu saksi. Dia mengetahui, dia paham, dia menyaksikan. Orang yang menyaksikan itu baru dikatakan saksi. Apabila saksi itu tidak menyaksikan, dia bukan saksi. Bolehkah saksi itu tidak menyaksikan dipanggil saksi? Boleh. Bolehkah saksi itu mengatakan dirinya saksi? Bolehkah saksi itu mengaku dirinya saksi? Tidak ada yang menyaksikan dia? Boleh. Itu saksi penipu. Bagaimana kau mengatakan diri kau sebagai saksi, yang kau bersaksi tidak ada yang menyaksikan kau bersaksi? Sampai jatuh pun langit itu kau tak diakui sebagai saksi. Kerana kau bersaksi, tidak ada yang menyaksikan kau bersaksi. Adakah kau menyaksikan diri kau sendiri? Bolehkah kau mengaku diri kau sebagai saksi? Yang menyaksikan kau bersaksi tak ada. Bolehkah panggil saksi? Kau tak pernah menyaksikan, yang menyaksikan kau bersaksi. Bagaimana kita mengatakan kita ini sudah bersaksi? Bagaimana kita ini mau dikatakan Islam? Syahadat saja tak lepas. Nak sembahyang? Nak sembahyang? Ni saksi tak lepas ni. Syahadat tak lepas. Sahnya sembahyang itu Islam. Selepas kau bersyahadat, selepas kau bersaksi, selepas kau itu menyaksikan, dan kau sudah disaksikan, barulah kau boleh dikatakan sudah bersaksi, maka kau dipanggil saksi. Selagi tak ada yang menyaksikan kau sebagai saksi,
tidak ada yang menyaksikan kau bersaksi, lalu kau mengatakan diri kau sebagai saksi, kau penipu, pembohong, pendusta, palsu penyaksian kau itu. Jadi mau di sini ya kan. Kalau saksi menyaksi mesti ada dua wujud. Yang saksi menyaksikan. Itulah yang dikatakan Allah itu menyaksikan saksi. Allah menyaksikan. Ya. Sifat itu zahir daripada zat. Sifat itu, tajalinya sifat itu daripada zat. Sifat itu tak boleh tajali sendiri. Suka zatlah yang mentajalikan sifat. Suka zatlah yang menyaksikan sifat. Mana boleh sifat menyaksikan zat? Adanya sifat itu kan daripada zat. Wujudnya sifat itu kan daripada zat. Bergerak sifat itu daripada zat. Beraf'al sifat itu kan daripada zat. Sempurnalah asma'nya. Lahirlah Adam. Tapi zat itu bukan sifat. Sifat itu bukan zat. Daripada zat bukan. Sifat? Sifat itu bukan zat. Sifat-sifatlah Tapi daripada zat. daripada zat. Tapi sifat itu bukan zat. Matahari dengan cahayanya, matahari lah. Cahayanya. Cahaya matahari itu daripada matahari. Tapi matahari bukan dari cahaya. Cahaya itulah daripada matahari. Kalau matahari tak ada, cahaya tak ada. Jadi matahari itu zat. Cahayanya itu, kalau nak tengok zat, tengok sifat. Nak tengok matahari, tengok cahayanya cantik. Wah, itu pandai tu. Dah tamat lah ni. Tamat sudah. Kau tak payah jumpa aku lagi lah. Dah habis dah. Dah habis dah ni. Tutup video dah habis dah. Zat dengan sifat je lah. Saksi menyaksi zat dengan sifat lah. Kalau cakap dia. Sifat tak boleh bersaksi. Zat menyaksikan sifat. Zat menyaksikan sifat. Kerana sifat ni daripada Zat. Cantik tu. Jadi kesimpulannya Apa yang Sifat ini saksi. zat menyaksikan. Baru cantik. Dah habis tutup video. Dah habis ni. Dah balik lagi Singapura. Tak payah datang Kuala Lumpur lagi. Ya dah? Okey, putus ni. Putus? Dah faham ni? Begitulah belajar. Jadi selamanya kalau makanya orang makrifat, orang yang sudah putus makrifatnya, habis dia sudah dapat kesudahan makrifat ni, dia tak akan mengkeji orang syariat. Tak, dia faham. Kenapa kaedah makrifat ni, orang yang berilmu makrifat ni masih mengkeji ilmu syariat, dia tu tak faham juga. Makrifatnya tak sampai. Nanti kalau katakan makrifat balul, kau marah pula. Kenapa dia mengkeji tasawuf? Kenapa dia mengkeji syariat? Kenapa dia mengkeji bab PK ni? Orang yang mengamalkan PK. Kenapa? Dia tak pernah belajar PK. Dia tak belajar syariat. Dia tak belajar tasawuf. Dia tak belajar sifat 20. Itu dikejinya terus. Apa ni lah orang syariat ni, syahadat dia tak betul katanya. Syahadatnya itu salah. Dia kata orang syariat ini apabila bersyahadat, dia kata salah, sesat. Tak salah. Begitulah syariat. Makrifat tu ada dua. Makrifat uluhiyah, satu Makrifat uluhiyah. Ada makrifat apa maksud uluhiyah tu? itu bezanya apa?
Kau yang buka duluan Saya kau tak tanya tahu, pula saya aku. Iya, maksud tanya, saya tanya. Tak tahu. Apa dasar dari segi makrifat? Dari segi Makrifat lah, jangan label tanya lah, itu label lah. Makrifat. mal- Nak marifat tu dulu. engkau yang buka uluhiyah. Mana? Habis uluhiyah apa? Jadi dua saya tahu. Rububiyah. Alhamdulillah. Tengok dekat Google lah. Itu semua hal syariat. Itu ilmu kitab. Malaslah aku nak buka tu, jauh sangat. Uluhiyah, rububiyah, hilafiyah. Okey, kita bab yang kata wahdatul wujud. Wahdatul? Okey, wahdatul wujud. Tapi yang sadat tadi dah dapat ya? Okey, dah dapat. Jangan tanya lagi, kau jangan jumpa aku lagi lah. Wahdatul wahdatul wujud itu wahdah. Apa maksud wahdah tu? Wahdah macam Sadaka wahdah. Sadaka wahdah. Apa lagi? Wa nafa. Sadaka wahdah. Wujud. Wahdatul wujud. Apa maknanya tu? Mudah. segi makrifat lah. Buka aja kitab tafsir tu. Buka aja apa nama dia? Apa namanya? Kan ada kitab Kita tak pakai kitab. yang mana? Alamak, kau ingat aku ni kitab pula. Tak yang berkata-kata berkalam. Wahdatul wujud itu diambil daripada perkataan yang wujud itu mengambil tempat. Yang wujud belum tempat. Sifat wujud itu mengambil tempat. Wahdatul wujud itu, Sifat punya yang wujud itu mengambil tempat. Ini paham. Wahdatul wujud itu paham. Ada satu kumpulan, ada satu tarekat, ada satu kumpulan orang-orang yang belajar hakikat. Dia mengatakan susul galurnya, aliran dia, paham wahdatul wujud. Itu paham wahdatul wujud. Kepahaman keilmuan wahdatul wujud. Ini kalau ku buka nanti banyak sangat marah ni. Oh, ini YouTube ini. Aku pun pernah dituduh orang, ini wahdatul wujud. Dari mana kau tahu aku ni wahdatul wujud? Jadi ya, Ha? aku ingat arti yang segi makrifat tu apa orang. Bisa ada. Saya tahu dia kata saya tahu saya dilebur. Kalau kita buka hal kepahaman orang di YouTube ni tak baiklah. Sedangkan ini aja orang banyak menuduh memfitnah aku. Bukan satu. Wahdatul wujud itu kepahaman keilmuan bagi sekelompok kumpulan orang yang mempelajari bab ketuhanan, bab mengkaji diri dengan jalan dengan kaedah wahdatul wujud. Itu Pahaman lagi ni. itu satu kepahaman kaedah kajian bernama wahdatul wujud. Tapi itu ada detailnya. Kenapa dia dikatakan wahdatul wujud tu? Ini kalau salah syirik, kafir jindik. Kalau salah mendudukkan wahdatul wujud itu. Kenapa? Kenapa tu? Dia bersalahan dengan bukan. Dia bersalahan dengan la maujudun bihaqqi illallah. Kontra dengan wahdatul wujud. La maujud bihaqqi illallah. Apa maksudnya itu? Tidak ada Yang wujud dalam hakikat tu. tiada wujud Hakikat tu kecuali hak Allah semata. dalam Ha? kalau yang wujud dia hakikat tu dengan Allah.
sebutan la maujudun bihaqqi illallah ini tidak boleh dizahirkan. Batal lah. Kau katakan tak ada yang wujud. Kau bunyi itu wujud ke tidak? Macam mana tu? Inilah kepahaman syariat tak boleh dibawa ke makrifat. Batal. Tak kena. Tukar topik kau. Fana fil fana. Falak bil Fana fil fana. fana bil fana. Bakar. Fana bil baqa. Fana ni tidak merasa. Fana ini tidak merasa ada. Fana, keadaan fana ni tidak lagi merasakan ada. Ada diri. Fana tidak lagi merasakan diri ada. Diri ada. Ya. Bukan tiada. Sudah tak merasa bahwasanya dirinya ada. Yang ada diri Allah sahaja. Jadi dipanggil fana billah. Fana bil falak itu maksudnya fana billah. Itu fana. Fana bil baqa itu sudahlah dia tidak merasa lagi bahwasanya dirinya ada, yang ada diri Allah semata-mata saja. Dan kekal Allah saja yang ada. Sentiasa di dalam dirinya Allah saja yang ada. Maksud sentiasa di dalam dirinya Allah saja yang ada, tiada yang lain selain Allah pada dirinya. Maksud tiada yang ada selain Allah pada dirinya, yang bukan Allah, selain Allah, tak ada pada dirinya. Tiada lain selain Allah pada dirinya. Itu maksud baqa billah. Begitulah. Jadi jangan sebut lagi yang ada Allah saja, yang ada Allah saja. Kau kan ada juga. Barang siapa mencari Allah, luar diri, dia dah amat sesat dengan amat jauh. Barang siapa mencari Allah, Ya. luar daripada dirinya, Ya. maka dia adalah sesat yang amat jauh. Ya, sebab ada dalilnya. Barang siapa mencari Allah di luar daripada dirinya, maka tersesatlah dia. Sesat yang amat jauh. Apa dalilnya tu? Siapa itu ayat dia sesat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu. Jangan kau mencari Tuhanmu di luar dirimu. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada pada dirimu. Itu kalau di syariat. Tidakkah kau memikirkan? Tidakkah kau memperhatikan? Tidakkah kau melihat? Tidakkah kau merasa? Tidakkah kau mengetahui? Apa-apa semua ada pada diri kamu. Macam-macam lah maknanya. Tafsir ni kan macam-macam. Nanti kalau aku buka tafsir yang aku faham, banyak yang tak bersesuaian. Mari kita sapa orang dekat YouTube lah. Mari kita panggil siapa-siapa yang tengok live ni kan. Okey? Kita panggil dia. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pemirsa di mana saja berada. Bagi sesiapa saja tuan-tuan yang mengenali saya, yang tengok muka saya ni, kalau tak bersesuaian, kalau tak berkenan, kalau tak sepaham, macam mana? Macam mana? Tutup saja telefon kau, kan? Ambil yang jernih, buang yang keruh. Ambil baik, buang yang tak baik. Kalau bersesuaian, kalau berkenan, faham, boleh ambil. Tak suka, tak kena, tak faham, buang saja. Buat apa komen yang tak baik? Ini kau tak faham, baru dengar 2 minit, sudah kau salah-salahkan. Betul tak? Saya di sini tidak memaksa, tidak panggil, tidak jemput. Apa lagi? Tidak mengundang tuan-tuan untuk tengok muka saya ni.
Ya tak? Bukan panggil dengar, tengok kajian ni, betul tak? Oh, ini orang sombong sangat. Bukan. Kalau kau nak dengar, dengar elok-elok, betul tak? Tak payahlah kau komen. Aku tak minta syarahan kau. Aku tak minta nasihat ataupun pendapat. Betul tak? Kita ni kan saja-saja aja. Betul tak? Ya. Saya tak minta pendapat, saya tak minta apa tu? Komen, ya? Tak. Saya tak harapkan tuan-tuan tu komen dengan saya. Oh, kalau kenal, insya-Allah ya, kita bersahabat, bersaudara. Yang lebih berbagi, yang kurang boleh ditambah. Bukan nak tunjuk pandai. Ya? Bukan sombong, bukan nak tunjuk ilmu. Sesiapa yang mengaku dirinya pandai itu orang yang bodoh. Sesiapa yang mengatakan dirinya sudah pandai itu orang yang paling bodoh. Boleh buka lagi kan? Mana? Tanya lagi boleh? Boleh? Okey. Adakah dalam Islam ada reincarnation? Dalam Islam Mana? maksud reincarnation tu, reincarnation itu mengulang suatu kehidupan. Reinkarnasi. Reincarnation lah. Reincarnation itu mengulang kembali sesuatu yang sudah tiada. Mengulang kehidupan setelah kematian. Seumpamanya ada seseorang mengalami kematian. Lepas tu ada beberapa tahun kemudian tiba-tiba datang kepada diri seseorang. Itu sudah menyalahi hukum syariat dan hukum tarekat, hukum hakikat, hukum makrifat. Iya, kerana Al-Quran sudah menolak. Orang yang sudah mati, orang yang sudah mengalami kematian tidak akan boleh kembali ke dunia, kembali ke alam fana. Alam fana itu alam nyata, alam zahir, alam kenyataan. Apabila dia sudah pergi ke alam barzah, tidak akan boleh pergi lagi ke alam nyata. Adapun dia boleh ke alam nyata bukan dengan wujud yang nyata. Dia boleh kembali ke dunia tapi bukan dalam wujud yang nyata. Karena dia sudah halus. Dia sudah terhijab. Seperti wali-wali Allah, orang-orang yang terdahulu, guru-guru yang terdahulu, dia tidak mati. Kalau dia tidak mengalami kematian, maka dia boleh kembali. Maksud kembali itu bukan wujudnya yang nyata, yang awal. Tak boleh. Wujudnya sudah halus. Bukan bermakna tak nampak. Dia boleh dirasakan. Kehadirannya itu boleh dirasakan. Mata tak boleh nampak lah, mata kasar ni. Mata zahir tak boleh nampak, tapi mata rasa boleh. Mata rahsia boleh. Maksud mata rahsia ni mata batin. Dia datang dalam rasa. Berbeza dengan wujud jin. Wah, ni dah seni. Dalam seni lah, ada seni halus. Jin itu tidak kelihatan. Tapi dia kasar. Wujud kasarnya, jasad jin itu, tubuh kasar jin itu tidak kelihatan. Karena dia wujud halus. Nah, wujud orang yang sudah mengalami kematian, seorang manusia, sesiapa manusia yang sudah pun mengalami kematian, ya, tahu sudah mengalami kematian, dia tak akan boleh kembali lagi. Yang mati ni ya, apabila mati itu tak boleh kembali lagi. Mati, mati. Kasar sangat kan? Kasar tak tu? Kasar. Jangan sampai kita dikatakan orang mati. Tak beradab, tak layak,
tak sopan. Anu yang kembali dia dapat balik lah. Kita ni sebagai Islam, sebagai orang mukmin, sebagai Muslim, kan ada yang bagus bahasanya. Meninggal. Boleh meninggal. Kalau kaum nabi-nabi wafat, yang cantik lagi berpulang. Berpulang. Kan ada bahasa yang halus, bahasa yang sopan. Berpulang. Ada yang mengatakan berpulang ke rahmatullah. Maksudnya Rahmat Allah. ke rahmat Allah. Di mana tu rahmat Allah tu? Dalam kubur kah? Bahasa tu rahmat. Begitulah kita beradab, begitulah kita menyembunyikan supaya kita ni tak kasar. Orang masuk ke dalam kubur, kita katakan kembali ke rahmatullah, kan cantik kan? Cantik. Bagus kan? Apabila kita melihat orang dimasukkan ke dalam kubur, kita mengatakan kembali ke rahmatullah. Padahal masuk kubur tu rahmatullah kan? Kubur tu rahmatullah kan? Menipu aja kerja. Dah jelas-jelas tengok orang masuk kubur. Dihalus lagi, ditapis lagi, berlapik lagi kan? Dia inna lillah wa inna lillah ilahi yang sebenarnya dia masuk ke dalam ada orang mati dikatakan dia meninggal. Kenapa Nabi dikatakan wafat tu? Kenapa Nabi dikatakan wafat? Nabi tak mati. Nabi tak mati. Tak boleh kita katakan Nabi mati. Tak boleh. Tak sopan kita, tak beradab. Tapi kalau hewan, binatang mati. Kalau manusia ni layak tak kita katakan dia mati tu? Tak layak. Tak cantik. Bahasa mati ni kalau kita lekatkan kepada manusia, tak cantik, tak beradab. Kerana manusia ni menanggung rahasia Allah. Apa lagi? Yang kata cakap ilmu kesepuhan. Bahasa apa? Ilmu kesepuhan ni ilmu tua. Apa dia lepas? Sepuh tu tua. Sepuh tu maksudnya tua. Ilmu kesepuhan itu ilmu orang tua-tua. Ilmu yang untuk orang yang dah tua. Ilmu kesepuhan. Sepuh ni tua. Ilmu tu ilmu lah. Sepuh. Tangguh sepuh. Itu. Semua ilmu itu baik kalau dibawa ke yang baik. Jadi ilmu itu berpulang kepada yang punya ilmu itu, kepada pemegang ilmu itu, kepada yang mengamalkan ilmu itu. Satu pahaman juga. Ilmu itu Yang kesepuhan dilihat daripada pengamal ilmu itu. Siapa yang mengamalkan ilmu itu? Ilmu itu letak di mana? Kalau letak pada yang buruk, kepada yang jahat, jahatlah ilmu itu. Kalau yang pegang ilmu itu, kalau yang mengamalkan ilmu itu baik, maka ilmu itu pun baik. Jadi ilmu itu cuma ada satu saja. Keadaan ilmu itu satu. Yang mengamalkannya yang banyak. Macam-macam.
black magic, white magic, kan? Betul tak? Sebenarnya ilmu tu satu saja. Tak hitam, tak putih. Siapa yang bikin hitam ilmu tu? Yang mengamalkan ilmu hitam lah. Yang menghitamkan ilmu itu orang yang mengamalkannya. Yang memutihkan ilmu itu orang yang mengamalkannya. Dibawa ke hitam, hitamnya. Dibawa ke putih, putih. Dibawa ke yang salah, jadi salah. Dibawa ke yang baik, baik. Berpulang bergantung kepada sesiapa yang mengamalkannya. Berpulang kepada kegunaannya, tujuannya. Matlamat daripada orang yang mengamalkan ilmu itu. Jadi tak ada ilmu hitam, tak ada ilmu putih. Yang hitam tu perbuatannya, niatnya. Kalau baik, putih namanya. Kan macam itu. Bukan ilmu orang putih. Nanti kau kata ilmu orang putih pula, ilmu orang hitam pula. Aku coklat. Boleh Dia. ulang lagi sekali tak? Perbezaan Ahad dengan Esa. Ahad satu. Esa tu dekat. Esa tu dua. Maksud dua tu satu. Esa tu dia dekat tak bersentuhan. Dekat tak bersentuhan, jauh tak ada antaranya, tak ada jaraknya. Contohnya, apabila kau ini esa kepada Allah, dekat tak bersentuhan, dekat tak bercerai, jauh tak berjarak, jauh tak berantara, tak ada antaranya. Ini dipanggil esa. Bukan Allah saja yang ada. Esa itu bukan Allah saja yang ada, itu ahadun. Ahadun. Ahad. Satu. Satu. Kalau esa, dia macam mana ya? Mana ni? Aku ambil bahasa yang senang faham lah. Ini panggil cawan, cawan. Nah, cawan tu esa dengan Pasti. cawan tu esa dengan berapa ni? 2. 1. Aku tumbuk muka kau. Oh, itu Ahad. Mana pula ni 2? Tapi ada cawan, ada Pasti. itu dipanggil esa. Aku tengok kau ni, kau kata 2. Tumbuk muka kau. Macam cahaya. Baru kau jadi 2. Macam cahaya lah tadi. Macam cahaya mata. Berpisah tak tu? Berpisah tak? Bercerai tak? Bersatu tak? Dia tak bersatu. Cahaya, matahari, matahari. Cahaya tak sama dengan matahari. Matahari tak sama. Tapi kalau nak tengok matahari, Tengok cahaya. tengok cahaya. Kau tak jumpa matahari dah. Tapi matahari ni ada ke tak ada? Ada. Cahaya ada tak? Ada. Ini yang dipanggil matahari dan cahaya esa. Ni. Bukan ahad. Kalau ahad 1. satu. Bukan menyatu. Menyatu tu 2, 2 in 1. Menyatu 2 menjadi campur. Itu bercampur. Only one. Cantik. Only one lah. Only one. Bahasa orang putih pun orang putih lah. Janji faham. Kalau bahasa Cina? Kongsi pat cai. Kongsi pat coy. Itu kalau bahasa Cina. Kalau bahasa India? Engge burengge. Apa dia?
RM50 bagaimana? Ha? RM50. Enge? Enge borenge. Itu kalau bahasa India. Kalau bahasa Cina, kongsi pak coy. Apa maknanya tu? Selamat malam. Hari raya. Oh, selamat hari raya. Ilmu kalam. Ilmu Ilmu kalam. ilmu kalam ni, Kalam tak itu, cak Melayu. ilmu kalam ni ilmu awam. Kalam ni ilmu asas. Ilmu yang nyata. Ilmu yang tertulis. Ilmu yang tertulis. Ilmu yang tersirat. Ilmu kalam ni ilmu yang tersirat. Dipanggil juga ilmu nyata. Ilmu yang tersurat. Silap. Ilmu kalam ni ilmu yang tersurat. Ilmu kalam, ilmu yang tersurat. Ilmu kalam. Jadi ilmu yang tersirat tu ilmu gaib. Ilmu yang tersirat itu daripada ilmu tersurat itu daripada yang suka adalah tersirat baru tersurat. Apa tersurat tu? Tersurat. Al-Quran itu ilmu tersurat. Al-Quran itu ilmu tersurat. Tersurat itu tertulis. Ada wujudnya. Nyata. Tak boleh ditambah-tambah, tak boleh dikurang-kurang. Final. Seorang sini panggil apa tu? Tak boleh kurang, tak boleh tambah. Boleh ke? Final boleh ke? Finally. Ini kurang tak ditambah. Kan ketuk tambah lagi. Jadi kalam ni ilmu kalam ni dia tak boleh tawar. Tak boleh kurang, tak boleh tambah. Dia memang tak cerita. Itu ilmu kalam. Putus dia. Ya. Lam jalalah tu lam jalalah, lam yang macam Dia main alif dan lam ha tu kan. Lam awal, lam akhir. Ada cerita macam cerita lah kan. itu tasawuf. Kalau di tasawuf tegak alif, rukuk waw, duduk mim, sujud dal, duduk dal, sujud mim, macam-macam lah. Ya, itu tasawuf. Alif, lam awal, lam akhir, ha, tu atas tu satu ada tinggi pula kan. Ya. Ada baca rahsia itu sampai ke Alif, lam ha, alif, lam awal, lam akhir, sabdu apa? Itu boleh. Itu kaedah. Mengenal Allah itu ada kaedah tasawuf. Tapi itu semuanya usulnya daripada alif. Alif, ba, ta, sa, itu semua sampai ya tu. Itu bermula dari alif. Dia pecah sampai dia. Tengoklah tu, ada yang bentuknya macam ini, ada bentuk itu. Kalau diluruskan tu semua sama. Yang bengkok sini, bengkok sana tu, yang berpusing sana, pusing sini. Itulah cerita ni. Semua huruf itu bermula dari alif. Cuma bengkok kiri, bengkok kanan, tungging, terbalik, ke bawah, ke atas. Macam itu je. Ada yang dibagi titik, ada yang tidak. Dalam kehidupan kita manusia. Diceritakan dekat dalam mana sampai ke Huruf hijaiyah tu, itu bermulanya semuanya alif. Ba tu dari alif juga. Panjangnya sama, bentuknya sama, cuma belok kiri, belok kanan. Semua tu daripada alif. manusia pun macam gitu juga. Tengok ba, ta, sa tu kan. Di mana perbezaannya? Kalau ba titik di ba, ta titik di a, berapa titik ta? Sa? Ada yang titik. Tapi perahunya itu kan sama. Satu. Itu makanya kalau yang titik di bawah masih muda, sudah dewasa
Wah, sudah berdua, ada anak berti. Kata nak tasawuf. Awal-awal dia tu belum ada buat salah lagi, masih lurus lagi kan? Ha? Itu dia bengkok lah. Dah bengkok, ada titik lagi di bawah. Yang pelik lagi nun pula. Dah macam bah, titik atas pula. Ha? Itulah, mula-mula masih lurus lagi. Mula-mula. Lepas tu dibagi titik di bawah. Kata ba ni, kau ni apalah. Kata ba ni. Aku ni bah. Aku ni ba, kata dia. Macam mana kau ni ba? Kau tengoklah di bawah tu ada apa. Kata Nun pula. Ba, kau jangan banyak sombong lah. Bukan kau aja ada titik. Aku pun ada titik. Tapi ke atas. Kan? Kehidupan manusia. Jadi mula-mulanya tu bersendirian saja. Sudah dia bersendirian, maka bertitiklah dia di bawah. Kan? Masih remaja. Sudah dewasa, bolehlah berdua. Itu makanya ta tu titiknya setelah dia berdua berkahwin menjadi kenapa dia 3? Beranak. Itu guru-guru dulu tunjuk aja macam itulah, boleh cepat faham. Dulu kan tak ada batu tulis. Dulu kan tak ada kertas. Dalam ingatan sajalah. Jadi macam mana guru tu boleh faham murid ni belajar mengaji? Begitulah caranya. Nak ditulis di mana? Nak ditunjukkan di mana? Jadi guru dulu. Kucing belum tumbuh bulu. Kalau dulu kan guru tu kan bijak. Macam mana supaya murid ni makrifat, macam mana supaya murid ni faham dia huruf-huruf hijaiyah ni, dia dengan bahasa. Dibuatlah ceritanya mula-mula lurus. Dah lah, tak payahlah cerita tu lah. Macam huruf hijaiyah. Akulah, kau lah. Yang dalam kesaksian. Tadi kan dah tutup dah. Dah faham kan? Bab bersaksi tadi kan dah dapat dah tamat dah tu. Mana boleh balik lagi? Itu baru marifat. Kalau marifat. Tadi mesti ada lah. Yang mana? Tapi baru marifat. Duduk dekat marifat. Sebab mana? Itulah. Alah cakap tadi. Iya, Saksi masih itu baru marifat. Bersaksi itu kalau di bab syariat mengucap kalimah syahadah, menyebutkan bunyi, bunyi, membunyikan kalimah. Dalam bab syariat bersyahadat itu membunyikan, menyebutkan kalimah, bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Jatuhlah dia, dikatakanlah dia sudah Islam. Kan senang tu, mudah, bukan susah Islam ni. Sebut saja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Dah Islam. Kan mudah tu. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Itu di bab syariat. Nak diulang lagi ni? Ya Allah, Rasulullah, bebal sangat kau ni. Yang aku tu lah. Yang
Yang aku yang mana? Aku. Bab musyahadah. Ha. Itulah bab musyahadah ni. Yang mana? Tadi tu Hah? itu masih makrifat dan Itu makrifat. Ha. yang aku nak tanya musyahadah. Dah tanya tadi. Dah masuk. Sudah masuk. Iya, dia nak jelas lagi. Dia nak diulang lagi. Itu dah masuk atas. Oh, nanti Aku di sini. Akulah. Kau lah. Kau bukan aku adalah aku. Hah? Kau bukan aku adalah aku lah. Tak sama kan? Kau bukan aku pun bukan kau juga. tu dia. Aku nak tanya belum lupa kan? Kenapa? Yang dalam segi makrifat naik haji. Naik haji. Naik haji? Segi makrifat bukan pergi ke sana. Naik haji. Bagi apa cakap puasa lah. Apa nak buka buat puasa kan? Pergi haji, melaksanakan haji. Saya ada dalam segi makrifat. Kalau segi syariat dah tahulah. Kalau dari segi daripada kaedah makrifat, pergi haji itu bersuci sebagaimana tempat yang kita nak pergi, tempat yang suci. Jadi kalau di bab makrifat, bersuci itulah haji. Mensucikan diri, hati yang suci, pikiran yang suci, perbuatan yang suci, langkah yang suci, pandangan yang suci, pikiran yang suci, air yang suci. Haji lah. Itulah haji. Makrifat. Kalau di kedudukan hakikat. Haji makrifat tak ada dah. Mana ada haji makrifat? Tak ada. Haji makrifat tak ada dah. Fitrah. Fitrah dan zakat tu. Fitrah tu suci. Fitrah suci tak? Fitrah. Fitrah. Permulaan yang suci. Bermula suci. Awal yang suci. Fitrah. Kembali suci. Fitrah itu kembali suci. Awal yang suci. Jadi apabila kita selesai melaksanakan bulan Ramadan ni, berpuasa di bulan Ramadan ni, maka ditutup dengan membayar fitrah. Mengingatkan kita ni kembali ke awal. Kembali suci sebagaimana fitrah kita di awal dulu. Lahirnya seorang bayi adalah fitrah dari Allah. Lahirnya seorang bayi adalah fitrah dari Ya. Orang Islam lahirnya seorang bayi. lahir dia seorang bayi. Fitrah dari Allah. Semua yang lahir tu fitrah. Semua yang lahir, anak manusia, anak seorang manusia, anak cucu Adam, apabila dia lahir ke dunia, kedudukannya fitrah. Semuanya. Semuanya. Tak kira anak siapa pun dia. Kalau dia anak manusia, lahir ke dunia dalam keadaan fitrah. Jadi yang menyahudikan, yang menasranikan adalah ibu bapa yang sama. Ibu bapanya lah yang merosakkannya, yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi, Islami, ibu bapanya. Kalau ibu bapanya Nasrani, dia anak Nasrani lah. Kalau ibu bapanya Majusi, dia anak Majusi lah. Kalau ibu bapanya Yahudi, dia anak Yahudi lah. Kalau ibu bapanya Islami, maka dia anak Islami lah. Kalau misal kata dia dilahirkan dari kaum Nasrani, itu takdir dia ataupun salah mak bapak dia. Kalau dia dilahirkan dari keluarga Islam. Kalau mak bapak dia bawa dia kepada jalan yang salah, maka salah mak bapaknya. Kalau ibu bapaknya membawa dia ke jalan yang benar, maka yang benar ibu bapaknya. Kalau dikatakan kita tidak minta dilahirkan, tapi bila dilahirkan dari dalam perut. Memanglah kita ni tak pernah minta dilahirkan. Kita ini dilahirkan. Jadi dilahirkan di perut Nasrani itu satu takdir. Kalau dilahirkan di perut Nasrani Yahudi. Sebenarnya kalau dikatakan takdir tak juga. Kan ada tu di surat Al-A'raf ayat 172. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172
Di situ kan ada persaksian. Jadi kita tak bukan kita ini dilahirkan, bukan pun kita diminta untuk dilahirkan. Kita tidak diminta untuk dilahirkan. Maksudnya tiada yang meminta kita ini untuk dilahirkan. Tak ada yang nak kita ini nak dilahirkan. Tapi kita ini sedia nak dilahirkan. Kita ini bersedia nak dilahirkan. Sedia dilahirkan. Ya, siap dilahirkan. Maksudnya kita ini nak dilahirkan. Apa maksud sedia ni? Ready apa? Ready made lah. Ready lah. Jadi kita ready saja. Bukan permintaan mak bapak. Anak mak bapak dia nak anak. Itu bukan kemauan mak bapak kita. Kita ni lahir ke dunia bukan kemauan mak bapak kita, bukan ibu bapa kita. Bukan ibu ayah kita yang nak kita ni lahir. Tapi kehendak Allah lah. Kita ni lahir dalam kehendak Allah, dalam kudrat idat Allah, bukan ibu bapa kita. Itu kan ada ayatnya tu, ada suratnya. Surah Al-Imran, surah An-Nahl 78. Surah An-Nahl 78. Cuba buka surah An-Nahl 78. Apa tu bunyinya? Apa surah An-Nahl 78 tu? Ha? Tak ada kan? Buka Al-Quran tu. Siapa yang bawa Al-Quran tu? Surah Jabur yang kau bawa? Aduh, kau ni. Ha? Dah. Surah apa? Surah An-Nahl 78. Ada ke Pak Su? Surah An-Nahl 78. Hah? Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu. Jadi ibu kita tu hanya sebab saja. Ibu kita ini tempat saja. Sebab saja. Asbabiyah. An-Nahl 78. Jadi yang beranakkan kita tu asbabnya ibu. Tetapi ada surat, ada ayat, ada surat An-Nahl ayat 78. Siapa yang mengeluarkan? Siapa yang mengeluarkan kamu dari dalam perut ibu kamu? Allah. Yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu adalah Allah. Kalau Allah yang mengeluarkan, maknanya siapa yang melahirkan tu? Yang mengeluarkan, melahirkan ini kan mengeluarkan. Melahirkan. Mengeluar. Berbeza kah? Kalau keluar dari mana aja boleh keluarkan. Kalau benda tu tak bolehlah kata keluar, ya tak? Lahir. Kalau keluar tu dari mulut pun boleh, dari telinga pun boleh, ya tak? Kalau lahir mesti dari dari batin. Kalau potong atas tingkap. Potong atas. Lahir dari atas. Operate. Operate. Oh, tak boleh. Kalau tak boleh terpaksa nak melamatkan ibu dan bayi ya. Tak boleh. Mana boleh buka atas? Itu bukan melahirkan namanya. Tapi itu apa? Itu potong atas. Melahirkan tu normal lah. Tapi yang orang yang dari atas tak boleh kecil. Ya kan? Masuk ke atas. Boleh. Kecil macam mana pun boleh beranak. Itu tadi surah An-Nahl 78 tu. Itu kuasa Allah. Itu kudrat iradah Allah. Siapa saja perempuan, Allah berkehendak atas izin Allah, boleh beranak, boleh melahirkan, boleh salin. Tapi
yang diorang potong tu cara ringkas lah tu. Itu sudah menyalahi, sudah melawan kudrat Allah. Tak boleh operate, tak boleh. Dia cakap nanti kalau tak operate baby lemas. Kudratnya seorang ibu itu melahirkan beranak. Jadi yang operate tu semua menyalahi. Itu ada yang salah. Itu ada yang salah. Mesti ada yang salah, ada yang tak betul. Ada kesalahan. Ada kesalahan teknis. Bagi makhluk. Iyalah. Ada kesalahan. Ha? Kalau yang bertanya lagi, Apa dia? yang dekat lagi dari sini. Aku jauh. Ha? Dekat Yang tak pejak. aku tu kan. Yang aku ni maksud macam mana? Yang musyahadah tu. Ha. Bab musyahadah. Ha. Sama juga, itu juga. Itu juga yang dekat makrifat. Dekat-dekat lah mana aja. Ada lain tu. Memanglah lain. Manalah sama. Bab saja sudah berbeza. Pahaman pun berbeza. Kan? Bab syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Itu kan berbeza. Nama sudah berbeza, isi pun bezalah. Satu Arafat, satu Hanafi. Tidak? Aku masukkan kau dalam YouTube ni. Aku masukkan. Biar tahu orang semua. Biar tahu aku masukkan kau. Ini Arafat ni. Ini nama Arafat Johor Bahru. Aku nak bab musyahadah itu. Kau Ha? yang sebut tadi. Mana? Maksudnya dia kan abang cakap pasal makrifat. Alam, musyahadah. Musyahadah kalam tu. Musyahadah kalau Masuk kait. kalam. Kalam musyahadah. Tak masuk bab yang kata dalam musyahadah. Apa cakap? Baik, tu cek gaib juga. Ha? Ini kan benda tadi kan ada gaib tadi. Yang mana? Dia nak yang itu aku. Sebenarnya aku. Aku adalah sebenarnya aku. Naik lagi abang cakap apa tu? Dia nak yang itu. Yang mana? Yang katakan aku sebenarnya aku. Jangan dalam makrifat pun naik kalam. Musyahadah itu kan abang cakap tadi aku. Sebenarnya aku. Maksud aku sebenarnya aku tu bukan perkataan manusia. Aku sebenar-benar aku tu. Masuk lagi. Maksud akulah Tuhan yang sebenar-benar Tuhan. Itu syariat. Syariat lah. Kan masih bunyi Tuhan. Masih berbunyi lagi. Kalau masih berbunyi bukan makrifat. Kalau bunyi tadi abang bunyikan dia. Kalau makrifat dia sudah tak berjirim, itu mana? Makrifat. tak berjisim. Kalau belum Bab makrifat ni tak mengkaji asma. Dia tak mengkaji af'al, dia tak mengkaji sifat, dia tak mengkaji zat. Itu semua bab syariat. makrifat syariat lah. Ha? Nak makrifat. Syariat itu ada makrifatnya. Makrifat itu ada syariatnya, ada makrifatnya. Kajian syariat ada tarekatnya syariat, ada hakikatnya syariat, ada makrifatnya syariat. Makrifat itu ada makrifatnya syariat, ada makrifatnya tarekat, ada makrifatnya hakikat, ada makrifatnya makrifat. Banyak. Yang kau belajar tu, itu makrifatnya syariat. Makrifat bawah-bawah. Makrifat tak boleh cakap. Mandang-mandang dia. Ini aku bukan keji makrifat yang bawah. Tidak. Begitulah kepahaman.
Mana boleh orang makrifat dengan makrifat ni gaduh. Guru kan banyak, ilmu kan banyak. Lain guru, lain cara penyampaiannya. Mana boleh kita keji orang. Itu yang dia dapat. Ini keji mengkeji ni tak boleh. Salah menyalahkan, sesat menyesatkan. Kalau kita tak faham, tak tahu, tanya. Ini macam mana? Datang jumpa guru tu. Jangan sesat-sesatkan, tak boleh. Sesiapa yang belajar syariat, habis sudah hukum syariat, kaedah syariat, apabila jumpa dengan orang hakikat dan makrifat, jangan keji, jangan gaduh. Kau kan faham syariat. Yang kau tahu syariat. Yang kau belajar tu syariat. Jumpa dengan orang hakikat makrifat ni, ngapa pula kau komen yang adakah kau ni orang syariat, belajar syariat, habis kajian kau syariat, jumpa orang makrifat kau salahkan pula. Mana boleh? Tukang batu nak pergi konkret pula. Kau ini ikat batu, mana boleh ikat besi. Ayam jumpa dengan itik, gaduh dia. Kata ayam ni, aku ni orang syariat. Itik ni belajar makrifat. Gaduh ayam dengan itik ni pasal apa? Pasal ilmu. Mana boleh? Jangan jadi ayam tak tahu dengan anaknya. Tengok ayam tu dimasukkan telur itik, jadi juga. Ayam cuba letak telur itik tu. Dia apa tu? Dia ramkan juga tak? Ayam dibagi telur ayam, dibagi telur itik, dibagi telur onta. Diramkan dia juga. Dia tak tahu tu yang mana telur dia, yang mana telur itik, yang mana telur onta. Tahukah dia? Tak pandai dia, tak faham dia. Semua diram dia. Asal telur dia ambil dia, asal telur. Itulah sifat ayam. Tak faham. Kalau manusia, mana mau macam itu? Ini bukan telur aku ni, ini telur kau. Ambil lah telur kau tu. Kau ramlah sendiri. Adakah telur kau kasih dengan aku pula? Kalau manusia, kalau ayam, entah telur siapa pun diram dia juga. Janji telur. Itulah kalau ayam. Tak boleh membezakan. Makanya kalau belajar ni jangan macam ayam. Kalau belajar tidak bawa akal. Akal jangan tinggal. Itu ilmu. Kenapa? Boleh membezakan mana yang salah, mana yang betul. Mana yang baik, mana buruk. Jangan telan aja semua. Kena tapislah. Agak-agak ni salah ke betul? Maka itu ada azaz. Apa azaz kita tu? Al-Quran, hadis, Al-Quran dan sunnah. Jangan keluar dari ini. Jangan sampai apa yang kita kaji ni, apa yang kita cakap ni, keluar daripada azaz Al-Quran. Jangan yang kita baca ni, jangan yang kita kupas ni, Al-Quran tolak. Okey? Dah berapa lama ni dah? Dah berapa jam? 1 jam kah? Dah lebih 1 jam, nanti dia orang ni bosan lah. Ini apalah Bang Hadi ni bercerita tak ke mana-mana pergi. Dah ayam itik pula. Kau ni lah. Arafat ni lah dulu. Ya tak? Orang Johor ni datang bercelaru jadi. Kalau orang Johor dengan orang Singapura berjumpa, ramai. Okey? Kita tutup
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma